Mulai baca Al-Quranul Karim, mari sama kita menyimak dan baca pada muka surat 337. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Walaupun ada tanda panjang ni tak perlu kita layan kerana waqaf. Bila waqaf mati je ni. Tapi waktu dia sambung memang beza lah 4 atau 5. Bila waqaf berhenti je mati dia. Yansuruh Inna Allah laqawiyyun aziz. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Bacaan ini nipis, ron nipis kerana sebelum ini terdapat ia mati. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Huruf yang terakhir itu salah satu pada huruf qalqalah, maka dia dilantunkan dengan kadar ini adalah kuat. Disebut dalam bahasa Arab ini sebagai qalqalah kubra. Kepada mereka yang baru untuk mengenal qalqalah, maka lantunkan saja. Nanti peringkat seterusnya boleh dapatkan tahap perbezaannya. Di tahap sughra, lantunan kecil; kubra, lantunan besar; akbar, lantunan yang paling besar. Di sini kubra maksudnya lantunan yang besar. Masyid, huruf yang berada di akhir kalimah.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. Ini keadaan ra tebal kerana sebelum dia terdapat waw mati. Sebelum waw mati terdapat baris depan dhammah. Alhamdulillah, keseluruhan bacaan kita pada hari ini berkaitan dengan tajwid, suka untuk saya ulaskan berkaitan dengan waqaf pada tanda panjang ni. Walaupun dia tanda panjang, nama dia adalah hukum maksilah tawilah. Tapi apabila waqaf, bila bacaan berhenti, maka perlu dibaca dengan mati, tak boleh panjang, tak boleh apa. Ada yang baca panjang, yang suruhu waqaf tu tak boleh. Sebab tu dia beza maksilah dengan mad jaiz. Kalau tidak, nama dia sama je. Baik, kisah-kisah Nabi yang ceritakan surah Al-Hajj ni. Dan apa yang boleh kita ambil dari sudut pemahaman ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada mereka yang dizalimi untuk berperang. Ini ada penceritaan di sini lah. Keadaan kita sekarang ni, kita tidaklah termasuk dalam keadaan ini. Cuma contoh berlaku di Palestin itu merupakan satu jihad. Diizinkan kepada mereka berperang kerana keadaan mereka itu telah dizalimi, ditindas, dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat berkuasa. Allah berkuasa atas segala perkara. Sebab itu peperangan dalam Islam ni adalah jalan yang terakhir. Banyak pendekatan-pendekatan lain, antaranya muwajahah silmiah untuk secara diplomasi. Kalau kita ikuti pentadbiran Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, jadi kita akan mendapati bahawa peperangan tu bukan jalan pertama. Habis-habis. Sebab tu kita lihat di dalam perang Badar juga, sebab tu dia ada peperangan 2 kali. Maknanya memang bukan untuk berperang, memang tidak mahu berperang, tapi apabila telah dikepung dan ditindas dan akan dibunuh, akan diperangi secara habis-habisan, maka dekat situlah perlu akur. Maka dalam peperangan itu perlu dilaksanakan. Pentadbiran Abu Bakar Siddiq sebagai contoh, setelah diingatkan kepada golongan yang murtad, maka kali pertama, kali kedua minta bertaubat dan sebagainya, akhirnya diisytiharkan perang pada mereka yang murtad. Jadi itu oleh Islam, bukan tugas rakyat ataupun ahli biasa yang memutuskan. Ini adalah kerajaan Islam dan juga pemerintah Islam. Kita ramai, kalau pada hari ini pemerintah Islam itu ramailah pemerintah yang Muslim. Tapi kerajaan Islam itu berbeza dengan maksud kepada bukan semata-mata diri pemerintah itu, tapi kerajaan yang mengamalkan Islam. Jadi tugas kita bukanlah berperang dan sebagainya. Seperti yang berlaku di negara kita juga, ada yang semangat ekstrim, hancurkan kuil dan sebagainya. Itu satu perkara yang salah dalam Islam. Tapi perlu panduan yang tepat supaya tidak disalah faham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran, ja'alna imaman nuran wa rahmah, la zakkina wa sina alina ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih pada ayahanda saya, pada bonda saya, Saudara Musyidah Ustaz Taufik Abu Hassan, sudah lihat Oman, kepada semua yang bersama kita, Ayah Fendi Ghazali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.